Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹晚上好， Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 我们来先做个祷告。我们听主话之前，我们先做个祷告。 Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. 天父，我们感谢你， Malam ini kami boleh bersama-sama, boleh datang di dalam rumah Tuhan untuk memuji menyembah kepadamu. 今天晚上我们可以来到主的殿，来一起敬拜你，来赞美你。 Dan Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. 主，此时此刻我们要听你的话语。 Kiranya Engkau sendiri yang membuka hati dan pikiran kami, 求主展开我们的心思意念， berikan kepada kami fokus yang jelas 好像我们可以专注你的话语， hanya kepada firman Tuhan. 就是只听你的话语。 Pakai kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 求主使用你两位仆人来传讲你的话语。 Engkau yang mengurapi dan Engkau yang menutupi dan yang memberikan kuat kuasa-Mu. 求主恩膏，求主赐能力。 Terima kasih ya Tuhan. 主，谢谢你。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai satu tema, the aim of suffering. 今天晚上我们要学习一个主题，就是苦难的目的。 Mari sama-sama kita membuka satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-17. 我们一起打开圣经，约翰福音13章1到5节，然后12到17节。 Namun kita hanya fokus di ayat yang pertama sampai yang ke-5, kemudian ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. 约翰福音13章1到17节，我们只看1到5节和12到17节。 Ayat 1 sampai 5 akan saya bacakan di dalam bahasa Indonesia dan kemudian ayat 12 sampai 17 dibacakan dalam bahasa Mandarin. 约翰福音13章1到5节只用印尼读，12到17节是用华语。 Yohanes pasal 13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan malam bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. 12节，耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我父子，称呼我主，你们说的不错。我是你们的主，你们的父子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在地告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。” Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah film yang saya nonton dengan sebuah setting kerajaan. 弟兄姐妹，我看过一部电影，就是古代王国环境。 Nah, di dalam film tersebut diceritakan ada seorang pangeran yang masih kecil. 这部电影告知有一位小王子， Dan sekalipun dia seorang pangeran yang masih kecil, namun dia mempunyai seorang budak yang selalu mendampingi dia. 虽然他是一个小王子，但是有奴隶来陪伴他。 Nah, suatu hari ketika sang pangeran itu sedang belajar bersama dengan gurunya, 有一天，当这位王子和老师学习时， dia melakukan sebuah kecerobohan dan membuat sang gurunya itu marah kepadanya. 他不小心犯错误了，使他的老师生他的气。 Maka akibat kecerobohan yang telah dia perbuat, maka gurunya itu akan memberikan hukuman kepada sang pangeran kecil ini. 因他的错误，老师必须惩罚这位小王子。 Gurunya tidak peduli sekalipun dia adalah sang pangeran anak raja.
他老师根本不管他，虽然他是王子。 Hukuman itu harus diberikan sebagai sebuah proses pembelajaran. 这个惩罚必须实行，就是学习的过程。 Nah, sang pangeran kecil ini dia menerima hukuman daripada sang gurunya itu. 这位小王子接受老师的惩罚， Tetapi yang sangat mengejutkan adalah 但是很吃惊的就是， ia mengatakan kepada gurunya bahwa hukuman itu akan dia jalankan. 他对他老师说，他是要实行这个惩罚， Dia akan terima hukuman tersebut. 他要接受这个惩罚， Tetapi yang akan menggantikan hukuman tersebut adalah budaknya. 但是由他的奴隶来代替。 Karena baginya seorang budak itu harus tunduk dan taat kepada tuannya. 对他而言，一个奴隶必须听从他的主人， Dia tidak boleh membantah apapun yang diperintahkan oleh sang tuannya. 奴隶不能争论主人所命令的。 Hal ini memperlihatkan kepada kita tentang sebuah gambaran bagaimana status seorang budak. 这给我们看见一个奴隶的身份。 Bahwa budak itu tidak memiliki hak atas hidupnya sendiri. 奴隶对他自己的生活也没有权利， Dia hanya taat dan tunduk hanya kepada sang tuannya saja. 他只管顺从他的主人。 Jikalau kita melihat di dalam konteks Alkitab, 我们以圣经的角度来看， budak itu adalah sebuah aset ekonomi. 奴隶就是经济的资产， Budak itu adalah harta milik yang legal secara hukum. 就是合法的财产。 Maka budak itu akan menjadi tanggung jawab seutuhnya daripada sang tuan. 一个奴隶是他主人的责任。 Secara status sosial, budak itu sangat rendah dan dianggap tidak berharga. 一个奴隶，他的地位是很低的，毫无价值。 Nah, di dalam kisah Tuhan Yesus pada waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, 在主耶稣洗门徒脚的故事， Yesus mengambil posisi seperti seorang budak. 耶稣就像一个奴隶， Dia mengambil posisi seorang budak yang melayani tamu tuannya. 他就是以奴隶的身份来服侍他主人的来客。 Mengapa Yesus harus melakukan tindakan tersebut? 为什么耶稣要这样做呢？ Bukankah Yesus bisa saja meminta kepada salah satu muridnya untuk melakukan hal tersebut? 耶稣一定能够叫他其中一个门徒来行这个事。 Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki hari yang keempat di dalam minggu sengsara ini. 弟兄姐妹，在这个受难之周，我们已经进入第4天了。 Kita merenungkan perjalanan Tuhan Yesus. 我们思想主耶稣的旅程。 Dan hari ini kita memasuki sebuah episode yang terakhir, 今天我们到了最后一集， yaitu kisah tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 就是主耶稣洗门徒的脚。 Dan bagian ini dikenal dengan farewell discourses. 我们知道这个最后的一幕就是告别的， Satu pengajaran yang Tuhan Yesus Jauhin. berikan sebagai satu pengajaran yang terakhir atau pengajaran perpisahan. 就是主耶稣给他们最后的一个教导。 Di dalam bagian pasal yang tadi kita baca, 在我们看的刚才经文，我们所读的经文， percakapan awal itu diawali dengan satu penegasan bahwa saatnya telah tiba bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa. 他们谈话开始是很肯定的说，耶稣知道自己离世归父的时候到了。 Kata saatnya itu menunjukkan bahwa momen itu atau waktu tersebut sudah sangat singkat sekali. 死后指那个时间、那个时刻已经很短了，那个片刻已经到了。 Jadi hal ini dapat diartikan di mana Allah akan memuliakan Yesus dan Yesus akan memuliakan Bapa melalui kematiannya bagi keselamatan dunia. 意思说，上帝荣耀耶稣，耶稣荣耀上帝，通过他的死来拯救世界。 Kalau kita melihat di dalam pasal 12 di dalam Injil Yohanes, 如果我们再看约翰福音12章， di situ Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan tentang benih gandum yang harus mati dan kemudian dia akan berbuah dengan lebat, dengan banyak. 主耶稣说了个比喻，一粒麦子死了，结出许多子粒来。 Inilah yang mau digambarkan oleh Tuhan Yesus mengenai perpisahan tersebut. 这是主耶稣所描述的。 Perpisahan itu harus terjadi bukan karena Tuhan Yesus tidak mengasihi murid-muridnya. 这个离别必须发生，不是主耶稣不爱他的门徒， Tuhan Yesus sungguh-sungguh sangat mengasihi murid-muridnya. 主耶稣实在非常爱他的门徒。 Dalam terjemahan aslinya
Lebih jelasnya itu disebutkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi murid-muridnya itu seperti dia mengasihi miliknya sendiri. 在原文的意思，主耶稣爱他的门徒，就像爱属于他自己的， Mengasihi sampai kesudahannya. 就是爱的到底， Mengasihi sampai akhir, yaitu mengasihi secara total, komplit, to the end, absolutely. 就是完全的爱，爱的到底。 Mengasihi sampai akhir tugasnya, yaitu sampai mati di atas kayu salib. 爱到他的服事结束，就是死在十字架上。 Yesus tetap mengasihi murid-muridnya sekalipun ada yang mengkhianati dirinya, yaitu Yudas. 耶稣仍然爱他的门徒，虽然有的出卖他，就是犹达。 Yesus tetap mengasihi muridnya sekalipun ada muridnya yang menyangkal dirinya, yaitu Petrus. 耶稣仍然爱他的门徒，虽然有的否认他，就是彼得。 Yesus tetap mengasihi muridnya sekalipun para muridnya pada waktu nanti akan melarikan diri dan meragukan dia. 耶稣仍然爱他的门徒，虽然他们逃跑并怀疑他。 Maka di dalam momen perjamuan makan malam terakhir itu, 就是在最后的晚餐，在那一刻， Yesus melakukan satu tindakan membasuh kaki murid-muridnya. 主耶稣做了一个动作，就是洗门徒的脚。 Mengapa Yesus harus melakukan tindakan tersebut? 为什么耶稣要这样做呢？ Bukankah Yesus itu adalah Tuhan dan Guru? 耶稣难道不是父子，不是主吗？ Bukankah Yesus seharusnya menerima pembasuhan kaki seperti yang telah dilakukan oleh Maria yang ada di Betania itu? 难道耶稣不是应该受别人帮他洗脚吗？就像伯大尼玛利亚所做的吗？ Dan bukankah Yesus bisa meminta kepada salah satu muridnya untuk melakukannya? 难道耶稣不能命令他其中一个门徒来做吗？ Yesus mau memberikan sebuah teladan melalui melalui perikop yang kita baca. 耶稣要给我们一个学习的功课，通过我们所读的经文。 Yang pertama adalah Yesus memberikan teladan agar kita memiliki jiwa yang rela merendahkan diri bagi orang lain. 耶稣给我们榜样，好让我们有谦卑的心去服侍别人。 Praktik pembasuhan kaki itu adalah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. 洗脚就是旧约时代存在的一个传统。 Dalam cuaca yang kering di tanah Palestina itu, 在巴勒斯坦气候干燥， di mana kebanyakan orang-orang bepergian itu dengan jalan kaki. 大家出门就是走路的。 Mereka memakai sandal atau kasut yang terbuka yang diikatkan kepada kakinya. 他们出门就是穿着拖鞋或者一种睁开鞋子，然后把绳子绑上。 Jikalau mereka bertamu, maka sang tuan rumah itu atau sang tuan rumah yang menyelenggarakan perjamuan atau yang mengundang makan, 如果他们到一个地方来做客，或者这个主人来请他们来做客， maka tuan rumah itu akan menyiapkan budak untuk membasuh kaki para tamunya sebelum mereka masuk di dalam ruang pesta. 就是筵席之后，主人会预备奴隶来洗他们的脚。 Tindakan ini sangat penting sekali, 这个动作非常重要， yaitu untuk menjaga kebersihan. 就是要保护卫生， Karena mereka adalah orang-orang yang tidak duduk di sekitar meja yang terpisah. 因为他们不坐在 Namun 分开的桌子， mereka duduk itu menyandarkan badan mereka. 但是他们就是斜靠着他们的身体， Nah, seperti yang ada di gambar ini. 就是按那个图纸 Dengan membasuh kaki tamu yang hadir, 洗客人的脚， hal ini menunjukkan sikap tuan itu menerima dengan senang hati dan sukacita menerima tamunya. 表示主人很欢迎来接受并招待他的客人。 Bila hal itu tidak dilakukan oleh sang tuan rumahnya, sang tuan rumah, 如果主人没有这样做， maka hal itu adalah sesuatu yang sangat memalukan. 其实这是在羞辱自己。 Kita ingat misalnya di dalam kisah yang ada di dalam Lukas pasal yang ke-7. 我们记得，就像路加7章所记载的， Ketika Tuhan Yesus diundang makan di rumah Simon, orang Yahudi, 当耶稣被西门邀请来家里吃饭， dia tidak membasuh kaki Tuhan Yesus. 西门没有洗耶稣的脚。 Tuhan Yesus adalah tamu yang diundang. 耶稣是一位被邀请的客人， Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. 所以主耶稣说：“我到你的家里，你没有拿水洗我的脚。”
Nah, di dalam peristiwa perjamuan makan malam terakhir ini, 在最后的晚餐， kemungkinan tidak ada budak di antara mereka, 有可能在他们当中没有一个奴隶， sehingga tidak ada yang melakukan pembasuhan kaki. 所以没有人帮忙大家洗脚。 Nah, di dalam situasi seperti ini, sebenarnya salah seorang murid bisa saja berinisiatif untuk melakukan hal tersebut. 在这样的情况之下，其实可以一个门徒主动来做这个事， Tetapi murid-murid merasa hal itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat rendah. 但是门徒们觉得这种工作是实在非常低层的工作。 Apalagi sebelumnya murid-murid sempat meributkan tentang posisi siapa yang terbesar nantinya di dalam kerajaan Allah. 更何况之前门徒都吵了一架，关于谁在天国是最大的。 Sehingga kita dapat memahami bahwa di dalam hal pembasuhan kaki bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu hal pekerjaan yang terlalu rendah. 此外，我们可以了解，对犹太人来说，洗脚的工作是非常低层的工作。 Kita dapat membayangkan bahwa orang yang melakukan pembasuhan kaki pasti mempunyai status yang jauh lebih rendah. 洗脚一般是他们身份比较低的人， Dan dia harus melayani orang yang statusnya jauh lebih tinggi. 就是对那些身份比较高的人服侍。 Hal pembasuhan kaki itu juga bisa dilakukan hanya kepada orang-orang yang sangat mereka hormati. 这洗脚也是对那些他们比较尊敬的人， Misalnya istri kepada suami, 比如太太洗丈夫的脚， anak kepada orang tuanya, 孩子洗父母的脚， atau murid kepada gurunya. 学生洗老师的脚。 Tetapi dalam kisah perjamuan makan malam terakhir itu tidak ada satu pun di antara para murid yang melakukan tindakan tersebut. 但是在最后的晚餐，根本没有一个门徒去行这种工作。 Tetapi Yesus mengambil porsi tersebut. 但是耶稣来做这个事。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 弟兄姐妹，主所爱的， ada seorang yang bernama Henry Nouwen. 有一个人，他名字叫 Henry Nouwen。 Henry Nouwen adalah seorang pastor yang mengajar di 3 universitas bergengsi di Amerika, yaitu salah satunya Harvard, Yale, dan Notre Dame. Nouwen 是一位牧师，他在美国3所顶级的大学教书，就是哈佛、耶鲁和圣母院。 Di dalam segala keberhasilannya, kemudian ia meninggalkan kesuksesan dia dan dia pergi memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan dia pergi ke sebuah komunitas yang bernama Large Daybreak di Toronto. 他这样成功，但是他就离开这一切，他就搬到多伦多，到一个群体叫 Large Daybreak。 Tempat ini adalah sebuah panti orang cacat yang terdiri dari 10 orang. 这个地方就是残疾人院，容纳10个人。 Dan Nouwen berkenalan dengan seorang yang bernama Adam. Nouwen 都认识了 Adam。 Nah, Nouwen mengatakan tentang si Adam ini kondisinya seperti apa. Nouwen 就说亚当的情况如下， Dia mengatakan begini, 他这样说， Adam itu adalah lelaki berumur 25 tahun yang tidak bisa bicara. 他说亚当就是25岁的男人，他不会说话， Dia tidak bisa mengenakan pakaiannya sendiri, 他不会自己穿衣服， dia tidak bisa berjalan sendiri, 他不会自己走路， dia tidak bisa makan tanpa dibantu. 他不能自己吃饭，如果没有人帮他， Ia tidak menangis atau juga tidak tertawa. 他不哭也不笑， Hanya kadang-kadang saja ia melakukan kontak mata. 有时候他可以做眼神接触， Punggungnya miring, 他的背后是斜的， gerakan lengannya dan kakinya itu sangat kacau sekali. 他的脚、他的手动作都非常乱， Ia menderita epilepsi yang sangat parah. 他患上很严重的癫痫病。 Dengan hal ini maka dia harus meminum banyak obat sehingga tubuhnya itu perlu diasup dengan vitamin-vitamin supaya tidak mengalami kejang yang hebat. 因此他必须吃很多药，不然他的身体会抽筋。 Kadang-kadang ia berteriak-teriak tidak jelas, 有时候他乱喊乱叫， tetapi sesekali dia melihat air mata yang mengalir di pipinya. 但是一两次 Nouwen 看见有一粒 Dan 眼 Nouwen 泪在亚当的脸上。 Dan Nouwen mengatakan bahwa dia membutuhkan waktu 1,5 jam untuk membangunkan Adam.
诺文说他需要1个半小时来叫醒亚当， memberikan obat, 给他吃药， membawanya ke kamar mandi, 带他去洗手间， membersihkan badannya, 帮他洗澡， mencukurnya, 帮他刮胡子， menyikatkan giginya, 帮他刷牙， memakaikan pakaiannya, 帮他穿衣服， dan kemudian mengantarnya ke dapur untuk memberikan sarapan. 然后带他去厨房给他吃点心， Dan kemudian dia meletakkan dia di kursi dan membawanya ke tempat di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya itu untuk latihan terapeutik. 然后把他放在轮椅，推到一个地方，他在那边做治疗的运动。 Noah adalah seorang yang sangat hebat, 诺文是一位很了不起的人， tetapi dia rela mau melayani Adam yang lemah ini. 但是他愿意服侍这位很软弱的亚当。 Noah disadarkan bahwa prestasi, kepintaran, kehebatan di dalam mengajarnya itu tidak ada manfaatnya sama sekali di dalam berhubungan dengan mereka, maksudnya anak-anak cacat ini. 此时，诺文觉悟到他的成绩、他的聪明、他的教学实力，对这些残障的人根本都没有用处。 Mereka merasa tidak kagum kepadanya, sekalipun Noah itu adalah dosen yang sangat hebat. 他们根本都不敬佩诺文，虽然诺文是一位很了不起的教授， Mereka juga tidak membaca buku-bukunya. 他们也没有看过他写的书。 Namun Noah rela merendahkan dirinya untuk melayani Adam. 但是诺文愿意谦卑来服侍亚当。 Bahkan Noah mengatakan kepada sahabatnya yaitu Philip Yancey, 诺文对他的好友菲利亚西这样说： dia mengatakan apa yang membuat kita menjadi manusia bukan karena otak kita, 我们成为人不是我们的头脑， tetapi hati kita. 而是我们的心。 Bukan kemampuan kita berpikir, tetapi kemampuan kita untuk mengasihi. 不是我们思考的能力，而是我们去爱的能力。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 弟兄姐妹， dunia memang sama sekali tidak memberikan sebuah apresiasi terhadap kerendahan hati. 世界根本不欣赏谦卑， Karena orang yang rendah hati itu identik atau dianggap sama dengan sebuah kelemahan dan kerugian. 因为谦卑的人就好像很软弱、受损失的。 Dunia menuntut bukan sebuah kelemahan. 世界要的不是一个软弱的人， Yang diinginkan oleh dunia adalah orang yang kuat, layaknya seperti seorang Superman. 世界要的就是一个非常强壮的人，就像一个超人， Superman yang digambarkan seorang yang tangguh, yang maskulin. 就是非常强壮的超人。 Namun berbeda dengan Tuhan Yesus. 但是耶稣真的不同， Sekalipun Tuhan Yesus adalah Allah dan dia adalah pemilik segala sesuatu dari ciptaannya. 虽然耶稣是上帝，他拥有一切所造的， Sekalipun dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala yang dipertuhan. 虽然他是万王之王、万主之主， Namun Yesus rela melakukan pembasuhan kaki itu kepada murid-muridnya. 但是耶稣却愿意洗门徒的脚。 Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan karena dia hendak menggantikan tugas budak. 主耶稣所做的不是来代替努力的工作， Tetapi Yesus memakai pengajaran ini atau pembasuhan kaki ini sebagai satu media pengajaran bagi murid-muridnya. 但是耶稣通过洗脚来教导他的门徒， Agar murid-muridnya itu mau meneladani dirinya. 好让他的门徒要学习主耶稣自己的榜样， Yaitu merendahkan diri mereka untuk memenuhi kebutuhan orang lain. 就是谦卑自己来去照顾别人的需要， Rela merendahkan diri untuk melayani orang lain. 愿意谦卑自己去服侍别人， Dan rela merendahkan diri untuk mengasihi orang lain. 愿意谦卑自己去爱别人。 Dengan demikian, murid-murid juga diajar untuk rela menyangkal diri mereka memikul salib dan mengikut Yesus. 因此，门徒被教导要舍己，背起十字架跟随耶稣。 Hal ini tepat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 8. 这确实，保罗在腓立比2章5到8节这样说。 Paulus menggambarkan bagaimana Yesus yang merendahkan dirinya, bahkan sampai taat sampai mati dan taat mati di kayu salib. 他说：“耶稣谦卑自己，顺服以至于死，且死在十字架上。” Adakah kita hari ini merasa layak daripada orang lain?
今天我请问你们，是否我们觉得比别人更有价值？ Mari kita belajar melalui teladan Tuhan Yesus ini. 我们来在主耶稣的榜样学习。 Dia mau agar kita memiliki jiwa yang rela merendahkan diri, melayani dan mengasihi bagi orang lain. 他要我们有顺服的心，有谦卑的心，去服侍，去爱别人。 Bagian yang kedua yang dapat kita pelajari melalui renungan kita pada malam hari ini, 我们可以学习的第二点， yaitu Yesus memberikan teladan agar kita memiliki jiwa yang rela taat melakukan kehendak Bapa. 主耶稣给我们榜样，就是我们要顺服上帝的旨意。 Sesudah Yesus melakukan atau sesudah Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, 主耶稣洗门徒脚之后， Yesus berbicara kepada mereka, 主耶稣对他们说： apakah engkau mengerti apa yang aku lakukan kepadamu? 是否你们明白我对你们所做的？ Kalau aku yang adalah Tuhan dan gurumu, 如果我是你们的父子，你们的主， aku yang sudah membasuh kakimu, 我洗你们的脚， kamu juga harus saling membasuh kakimu. 你们也彼此洗脚。 Aku telah memberikan teladan kepadamu, 我给你们一个好榜样， supaya kamu berbuat seperti apa yang telah kuperbuat. 就是你们去做我所做的。 Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? 主耶稣讲这些话是什么意思？ Apakah ini berarti bahwa kita harus mempraktekkan pembasuhan kaki? 是否我们要具体的去洗脚？ Bukan. 不是， Tetapi yang Yesus maksudkan adalah bahwa agar mereka atau murid-murid itu belajar untuk memiliki jiwa yang taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. 就是主耶稣要门徒学习对上帝的旨意有顺服的心， Sebagaimana ia sendiri taat dan tunduk kepada Bapa. 就像耶稣自己顺服上帝的旨意。 Yesus mau menunjukkan tentang ketaatannya, ketundukannya, dan kerelaannya demi menggenapi tugas Bapa. 耶稣谦卑顺服，为了完成上帝给他的任务。 Ia rela memikul salibnya, bahkan mati di atas kayu salib untuk kita. 耶稣愿意背起十字架，并死在十字架上，为了我们。 Ketaatan dan ketundukan kepada otoritas yang tinggi, yang lebih tinggi itu sudah sangat langka di dalam zaman kita. 对更高的权威，我们有顺服的心，在这个时代是很少见的。 Contoh yang sederhana saja. 很简单的例子， Ada begitu banyak orang yang tidak taat kepada rambu lalu lintas. 很多人对交通标志都不顺服， Ini artinya bahwa orang tersebut tidak tunduk kepada otoritas hukum. 意思就是这些人对法律的权威他们不顺服。 Dan yang lebih celakanya adalah 比较糟的就是 sudah salah lebih galak lagi. 犯错了还要更凶。 Nah, sifat kita sebagai manusia berdosa itu adalah suka memberontak. 我们罪人的本性就是反抗， Kita ingin hidup bebas. 我们要自由的生活， Kita tidak mau diatur oleh siapapun dan oleh apapun. 我们不肯被别人来管理我们。 Dan sifat manusia berdosa itu kita tidak ingin dianggap remeh, bukan? 罪人的本性就是我们不想别人瞧不起我们， Kita tidak mau diremehkan oleh orang lain. 我们不要别人看不起我们。 Dan tanpa sadar mungkin kita bisa saja berkata demikian. 有时不知不觉我们就这样说。 Yang paling penting adalah kita punya sesuatu supaya orang lain itu tidak memandang sebelah mata kepada kita. 最重要的，我拥有一些什么，好让别人不看不起我。 Kita adalah orang-orang yang mau diakui. 我们需要别人公认我们， Dan kita adalah orang-orang yang mau diterima. 需要别人接纳我们。 Saudara-saudara, ada seorang teman yang tinggal di Singapura pernah bercerita. 我有一个朋友在新加坡，他这样告诉我。 Nah, di dalam ceritanya, dia menceritakan tentang seorang tukang parkir dari sebuah gereja yang ada di sana. 这个朋友这样讲，在新加坡有一位在新加坡有一个很大的教堂，在那边有一个停车服务员。 Nah, bapak tukang parkir ini setiap pagi dia mengikuti ibadah pagi dulu. 这个停车服务员他早上先参加第一堂崇拜聚会， Setelah selesai ibadah, maka dia pergi mengambil baju atau rompi tukang parkir dan kemudian dia mengenakan topi. 他做礼拜之后，他就穿上他的制服，戴上他的帽子，他就去工作。
Lalu dia pergi di depan gereja dan melakukan tugasnya untuk mengatur mobil-mobil jemaat yang keluar masuk di dalam gereja itu. 散会之后，他带上他的制服，他就在教会去安排 Nah di 会友 gereja itu 来的车。 di dalam gereja itu memang ada petugas-petugas parkir yang memang diberikan bayaran. 这家教会是雇佣一些停车服务员来安排车位， Tetapi bapak ini yang satu ini dia bukan orang upahan atau yang menerima gaji. 这位停车服务员他是志愿者，他没有收工资， Dan dia berusaha untuk mengatur mobil yang keluar masuk di dalam gereja itu. 他就在教会安排车辆，所以可以听得好。 Tetapi terkadang jemaat tersebut tidak terlalu memperdulikan dia. 但是会友都不理会他， Karena tidak terlalu banyak orang yang tahu bahwa dia petugas parkir ini atau bapak ini adalah salah satu majelis gereja. 很少人知道这个停车的服务员他是教会的执事。 Bahkan hanya sedikit orang yang tahu bahwa bapak petugas parkir ini sesungguhnya adalah salah satu menteri dari negara mereka, yaitu Singapura. 也很少人知道这个停车服务员就是他们国家的其中一个部长。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang memiliki jiwa Kristus. 主所有的弟兄姐妹，其实这个人他是有主耶稣的心， Ia taat dan tunduk di dalam menjalankan tugasnya. 他愿意顺服施行交给他的工作。 Apa yang dipercayakan oleh gereja kepadanya, sekalipun dia sebagai pelayan tukang parkir, dia lakukan hal tersebut. 教会给他做的事情，他就去做。 Oleh sebab itu, mari kita belajar bagaimana kita taat dan tunduk untuk melakukan kehendak Bapa. 因此，我们来学习顺服上帝的旨意。 Adakah kita hari ini merasa sulit untuk taat dan tunduk di dalam melakukan perintah-perintah Tuhan? 今天是否我们觉得要遵行上帝的命令是很难的？ Yesus mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. 耶稣说：“你们只知道这事，若是去行，就有福了。” Ada seorang yang bernama Santo Agustinus, dia pernah berdoa demikian. 有一位叫奥古斯丁，他这样祷告： Tuhan, perintahkanlah apa yang kau kehendaki, dan berikanlah apa yang kau perintahkan. 主啊，求你命令你所要的，并给我你所命令的。 Di dalam doanya ini memberikan satu implikasi bahwa Allah tidak hanya memerintahkan kepada manusia apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia percayai, dan apa yang harus dia taati. 这个祷告的意思，上帝不仅要人做什么、信什么、顺服什么， Tetapi juga Allah akan memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang telah dia perintahkan kepada kita. 但是上帝要给我们能力去做他要我们做的。 Mari kita belajar melalui teladan Tuhan Yesus ini. 当我们从耶稣的榜样学习， Dia mau agar kita memiliki jiwa yang rela taat melakukan kehendak Bapa. 他要我们顺服并施行上帝的旨意。 Sekalipun hal itu sulit untuk dilakukan atau kita jalani. 虽然去行这个事是非常难的， Tapi kita percaya bahwa dialah yang akan memampukan kita untuk melewati masa-masa yang sulit. 但是我们相信上帝会帮助我们通过这些很难的时刻。 Di akhir daripada penutup khotbah pada malam hari ini, 在我讲到的， saya mau mengajak kepada kita sekalian untuk merefleksikan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Yesus Kristus adalah pribadi yang mulia. Ia yang empunya segala sesuatu, namun bertindak seolah-olah dia tidak mempunyai apa-apa. Allah yang Maha Kuasa menjadi manusia yang lemah. Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia yang terbatas. Dia adalah Allah yang Maha Kaya, namun rela menjadi manusia yang miskin.
Hal ini Yesus lakukan khususnya di dalam dia membasuh kaki murid-muridnya. Bukan karena keterpaksaan, melainkan kerelaan hatinya dan ketaatannya kepada Bapa. Ia membuat dirinya sendiri menjadi nothing tanpa reputasi. Saudara-saudara sekalian, mari kita berpikir sejenak. Merenungkan kondisi kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang menjadi refleksi bagi kita. Apakah kita merasa kurang puas ketika orang lain tidak mengetahui kehebatan kita? Apakah kita sering merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan pujian dibandingkan dengan kita? Kita lebih ingin dipuji orang lain daripada memberi pujian kepada orang lain. Apakah kita sangat sensitif ketika orang lain menertawakan kita dan bahkan meremehkan kita? Dan apakah kita pada waktu kita melakukan kesalahan, apakah kita adalah orang-orang yang mudah berkata, maafkan, saya memang bersalah. Bila Tuhan menghadirkan orang yang sulit di dalam hidup kita, apakah kita siap untuk mengasihi dan melayani mereka? Bila Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita, apakah kita tetap setia melakukan kehendak Bapa, sekalipun itu sulit? Minta kepada pemusik boleh memainkan satu pujian, mengiringi kita masuk di dalam doa kita pribadi lepas pribadi. Dua 2000 tahun yang lalu, tepatnya malam ini sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya sebagai satu tindakan yang memberikan satu teladan agar para murid-muridnya pun belajar rela merendahkan diri mereka seperti Yesus sendiri merendahkan dirinya, sekalipun dia adalah raja di atas segala raja, tuan di atas segala yang dipertuan. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia taat tunduk, menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan dia rela mati di kayu salib. Ini juga menunjukkan satu teladan bagaimana ketaatannya, ketundukannya di dalam menjalankan kehendak Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan melalui refleksi yang sudah kita renungkan, kita pikirkan bagaimanakah kondisi kita hari ini. Mungkin di dalam segala kesombongan kita, gengsi kita, bahkan keakuan kita, biarlah kita bawa semuanya itu di bawah kaki salib Tuhan Yesus.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Melalui firman yang sudah kami dengar, boleh menegur kami, mengingatkan kami, siapakah kami ya Tuhan. Seringkali di dalam segala status kami yang lebih baik, bahkan Tuhan juga menitipkan jabatan, kekayaan, bahkan hal-hal yang membuat kami hidup lebih nyaman. Kami lupa bagaimana merendahkan diri bagi orang lain. Kami lebih banyak ingin dilayani daripada melayani. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini, sekali lagi Engkau yang membawa kami, yang menghancurkan akan segala keegoan kami dan juga dosa-dosa kami. Biarlah pada waktu sisa malam ini dan kami besok akan mengikuti kebaktian Jumat Agung, hati kami terus ditata oleh Tuhan. Hati kami terus difokuskan hanya kepada salib Kristus. Kami boleh merenungkan jejak-jejak Yesus di dalam perjalanan Via Dolorosa menuju ke Bukit Golgota itu. Dan kami boleh menyelami dan meresapi dan bahkan mengalami satu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Gelisahkan hati kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.